Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang perkakasan komputer. Perkakasan komputer terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama, peranti input. Yang kedua, peranti output. Yang ketiga, sistem unit. Dan yang terakhir, peranti storan. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu peranti input. Dalam kategori peranti input, terdapat papan kunci atau keyboard. Keyboard ini mengandungi kekunci yang dapat ditekan. Apabila keyboard ditekan oleh pengguna, input dimasukkan ke dalam komputer. Seterusnya, di dalam peranti input juga terdapat tetikus atau mouse. Ianya digunakan untuk memberi arahan kepada komputer. Ianya berfungsi untuk mengawal pergerakan penunjuk skrin. Apabila butang tetikus diklik, input akan dimasukkan ke dalam komputer. Seterusnya, perakam suara atau mikrofon. Perakam suara digunakan untuk merakam audio. Input dimasukkan secara terus dalam bentuk bunyi ke dalam komputer. Seterusnya, pengimbas atau scanner. Peranti input ini memasukkan input sama ada dalam bentuk gambar atau teks. Scanner selalunya digunakan untuk mengimbas dokumen atau gambar. Kemudian kita beralih kepada peranti output. Peranti output yang pertama adalah monitor. Monitor berfungsi untuk memaparkan hasil yang telah diproses kepada pengguna menerusi skrin. Seterusnya adalah pembesar suara ataupun dipanggil speaker. Ianya berfungsi dengan mengeluarkan audio yang dihasilkan supaya dapat didengari oleh pengguna. Seterusnya, pencetak. Ianya berfungsi dengan cara memaparkan hasil dalam bentuk cetakan agar lebih mudah dibaca dan dibawa ke mana-mana. Seterusnya ialah projektor. Projektor memaparkan hasil pada skrin layar besar agar boleh dilihat oleh umum. Sekarang kita beralih kepada kategori ketiga, iaitu sistem unit. Sistem unit merupakan pusat untuk memproses input dan data yang dimasukkan oleh pengguna dan mengeluarkan output kepada pengguna. Komponen sistem unit yang pertama adalah motherboard. Motherboard menghubung dan mengawal semua unsur-unsur penting dalam komputer. Kebanyakan komponen sistem unit perlu disambungkan ke motherboard untuk berfungsi. Seterusnya adalah Central Processing Unit, CPU, ataupun dipanggil prosesor. Komponen ini akan mengolah data berdasarkan arahan yang diberikan oleh pengguna. Seterusnya adalah Random Access Memory, RAM. Komponen ini merupakan memori utama dalam sesebuah komputer yang digunakan untuk media penyimpanan sementara. Kita teruskan ke komponen power supply. Perkakasan ini yang akan menyalurkan arus elektrik ke seluruh komponen sistem unit. Seterusnya adalah komponen optical disk drive. Komponen ini digunakan untuk menulis dan membaca cakera atau compact disk CD, menyalin data dan menginstal program. Seterusnya adalah serial atau kabel. Kabel ini menghubungkan storan atau optical disk drive seperti compact disk read-only memory, CD-ROM dan sebagainya yang berjenis SATA dengan motherboard. Pada masa kini lebih mudah dikenali sebagai SATA kabel. Seterusnya adalah VGA kabel ataupun dipanggil HDMI kabel. Kabel ini digunakan untuk menghantar isyarat video yang diproses oleh komputer
untuk dipaparkan ke media luaran seperti projektor dan monitor sehingga pengguna dapat melihatnya. Seterusnya, kita ke kategori terakhir, iaitu peranti storan. Yang pertama adalah hard disk drive, HDD. HDD menyimpan data secara kekal di atas cakera keras yang terbina di dalam peranti tersebut. Seterusnya adalah solid state drive atau SSD. SSD berfungsi seperti HDD tetapi tidak mempunyai cakera dan mempunyai kelajuan membaca dan menulis data yang lebih laju. Seterusnya adalah pemacu pena. Ianya dapat menyimpan data secara kekal dan mudah dibawa ke mana-mana. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.